Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung lagi tajuk dalam bab 4 kadar tindak balas iaitu 4.2 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, ada 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas iaitu suhu, suhu bahan tindak balas. Okay, yang kedua ialah kehadiran mangkin. Okay, yang ketiga, kepekatan bahan tindak balas. Okay. Yang seterusnya, tekanan tindak balas yang melibatkan bahan yang dalam keadaan gas sahaja. Dan satu lagi ialah saiz bahan tindak balas yang berbentuk pepejal. Okay, untuk melihat kelima-lima faktor ni sebenarnya dia ada eksperimen. Okay. Jadi kita tengok dulu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Apabila suhu bahan tindak balas meningkat, maka kadar tindak balas juga meningkat. Apabila kita menggunakan mangkin pula, itu akan mempercepatkan lagi kadar tindak balas lah. Dan yang ketiga, apabila kepekatan bahan tindak balas meningkat, kadar tindak balas juga meningkat. Dan apabila kita tingkatkan tekanan, kadar tindak balas dengan bahan tindak balas berkeadaan gas juga meningkat. Untuk tekanan ni sebenarnya untuk bahan yang berada dalam keadaan gas. Dan apabila, nombor 5, apabila saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal berkurang, maka kadar tindak balas meningkat. Okey, ini adalah antara contohlah eksperimen insya-Allah akan dilakukan apabila kita bersemuka nanti. Okey, tujuannya untuk mengkaji kesan suhu bahan tindak balas dan hipotesis dia semakin tinggi suhu bahan, semakin tinggilah kadar tindak balas Pemboleh ubah dimanipulasi adalah suhu larutan natrium tiosulfat. Bergerak balas, masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Dan yang dimalahkan ialah yang lain-lain itulah sama ada kepekatan bagi isi padu larutan natrium tiosulfat dan isi padu sulfuric asid sulfuric serta saiz kelalan kon Okey, ini adalah prosedur dia Kamu akan buat eksperimen yang melibatkan pemboleh ubah suhu pemboleh ubah suhu. Okey. Jadi kamu akan sukat dan tuang 50 cm padu larutan natrium tiosulfat ke dalam 0.2 mol desimeter per desimeter padu ke dalam kalang kon yang bersih. Dan biarkan larutan selama 5 minit. Sukat dan catatkan suhu dia lah Okey, dan tuang 5 cm padu asid sulfuric 1 mol per desimeter padu ke dalam larutan natrium tiosulfat secara serentak dan perhatikan tanda X di atas kelalang Hentikan jarandik supaya saja tanda X itu tidak kelihatan lah. Dan catatkan masa dan hitungkan nilai 1 per masa semua data ini dimasukkan ke dalam keputusan, itu jadual, dan data dianalisis lah, iaitu graf suhu melawan masa diplotkan dan graf suhu melawan 1 per masa diplotkan. Okey, ini adalah eksperimen dia. Okey, yang kedua adalah eksperimen untuk mengkaji kesan kepekatan di mana semakin tinggi kepekatan bahan, semakin tinggilah kadar tindak balas Dan pemboleh ubah dimanipulasi ialah kepekatan larutan natrium tiosulfat. Okey, dan bergerak balas ialah masa untuk tanda X tidak kelihatan dan yang dimalahkan yang lain-lain lah sama ada isi padu, kepekatan natrium tiosulfat. Okey, prosedurnya sukat dan tuangkan 50 cm padu larutan natrium tiosulfat 0.2 mol per desimeter padu ke dalam kalang kon. Dan letakkan tanda X dan sukat serta tuang 5 cm padu asid sulfuric 1 mol per desimeter padu dengan cepat dalam larutan natrium tiosulfat dan mulakan jarandik. Hentikan jarandik sebaik saja tanda X tidak kelihatan dan catatkan masa di dalam jadual serta hitungkan nilai masa bagi 1 per masa lah Semua catat dalam jadual seperti dalam keputusan ini dan graf dilukis bagi kepekatan larutan natrium tiosulfat melawan masa dan yang kedua graf kepekatan larutan natrium tiosulfat melawan 1 per masa lah
Okay, seterusnya eksperimen 4.3 untuk mengkaji kesan saiz. Sebelum tadi suhu, kepekatan, yang ni saiz. Bahan tindak balas pepejar terhadap kadar tindak balas. So, hipotesisnya semakin kecil saiz bahan tindak balas pepejar, semakin tinggi kadar tindak balas. So, pemboleh ubah dimanipulasi ialah saiz marmar. Okay, masa bergerak balas ialah masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas. Dan dimalahkan ialah yang lain-lain lah, iaitu suhu, GC mama, kepekatan dan isi padu asid hidroklorik. Okey, prosedurnya ialah isi buret dan besen dengan air. Kita langkupkan buret seperti dalam gambar rajah. Okay, selaraskan air dalam buret dan perhatikan serta catatkan bacaan awal V0 untuk bacaan isi padu. Sukar 40 cm padu asid hidroklorik cair 0.1 mol per desimeter padu. Tuang ke dalam kelangkung yang bersih dan kering. Timbang 2 gram ketulan mama yang bersaiz besar dan masukkan ke dalam kelangkung. Tutup dengan cepat menggunakan penyumbat getah dengan salur penghantar dan letakkan satu lagi di bawah buret dan boleh mulakan jam randik lah. Okay, perhatikan bacaan buret dan apabila 30 cm padu gas telah dikumpul dalam buret, hentikan jam randik dan catatkan semua bacaan seperti di dalam jadual dan ulang langkah 1 hingga 6 dengan menggantikan ketulan mama yang lebih besar lah. Dengan cebisan mama yang bersaiz kecil dengan GC yang sama. Okay, tadi yang besar kita gunakan, kita gantikan yang bersaiz besar tadi dengan cebisan yang lebih kecil, tetapi GC dia masih sama lah. Okay, semua keputusan dicatatkan dalam jadual dan data dianalisiskan. Okay, seterusnya eksperimen keempat untuk mengkaji kesan kehadiran mangkin. Faktor yang keempat iaitu mangkin. Di mana jika mangkin hadir, kita tahu mangkin ni mempercepatkan kadar tindak balas. Pemboleh ubah dimanipulasi kehadiran mangkin. Okay, pemboleh ubah bergerak balas ialah masa untuk mengumpul 30 cm padu gas. Okay, dimalahkan yang lain-lain lah, iaitu suhu, isi padu dan kepekatan asid hidroklorik. Okey, prosedurnya hampir sama macam tadi, iaitu isikan buret dan besen dengan air, telangkupkan ke dalam besen yang berisi air dan apitkan dia secara menegak. Selaraskan dan perhatikan bacaan awal, isi padunya V0. Sukar 40 cm padu asid hidroklorik cair 0.1 mol per desimeter padu. Tuangkan ke dalam kelangkung yang bersih dan kering serta timbang 2 gram ketulan zin yang bersaiz kecil dan masukkan ke dalam kelangkung. Okey, tutup serta-merta dengan salur penyumbat getah dengan salur penghantar. Okey, satu lagi diletak di bawah buret. Okey, perhatikan bacaan buret apabila sampai 30 cm padu gas yang terkumpul, hentikan jam randik lah. Dan ulang langkah 1 hingga 6 dengan menggantikan 40 cm padu asid hidroklorik cair 0.1 mol per desimeter padu dengan 40 cm padu asid hidroklorik cair 0.1 mol per desimeter padu dan 5 cm padu larutan kuprom 2 sulfat 0.5 mol per desimeter padu. Ini sebagai mangkin sebenarnya. Dan segala keputusan dicatatkan dalam jadual dan data dianalisis lah. So, ini adalah antara 4 eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, faktor yang kelima iaitu faktor tekanan. Tekanan sebenarnya dia mempengaruhi bahan tindak balas yang melibatkan keadaan bahan yang dalam gas sahaja. Jadi, kita tahulah kadar tindak balas meningkat apabila tekanan juga meningkat. Jadi, sifat pepejar yang tidak boleh mampat dan sifat cecair yang sukar dimampatkan menyebabkan kadar tindak balas bagi bahan yang berbentuk pepejar dan cecair tidak dipengaruhi oleh tekanan. Dan dalam industri, proses Haber menggunakan tekanan tinggi bagi meningkatkan kadar
tindak balas. Ya, ini adalah faktor yang kelima lah, faktor tekanan. Ya. Okay, itu saja Pak Cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton. Ya. Cikgu harap video ini dapat memberikan manfaat pada kamu dan kamu boleh fahamlah ya, mengenai tajuk hari ini, iaitu tajuk 4.2 ya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.